di Riyadh di Saudi ni. Udah kan dia tak tahu mana nak pergi ke ruangan tetamu, ruang tetamu tak tahu, nak pergi ke ruang makan dia tak tahu. Nasib baik ada intercom dalam tu ya. Kena berintercom dalam tu. Punya bersombong ada, bersombong. Jadi maknanya di situ. Kalau semata-mata untuk dunia, maka tidak mengenangkan persediaan untuk akhirat. Ini yang dikatakan hayat dunia, ya, hayat dunia. Dan kita juga tak mahu orang yang macam tersesat antara dunia dan akhirat, di mana dia sanggup memperlakukan akhirat tujuannya bukan untuk akhirat, tujuannya untuk dunia. Sembahyangnya rupanya untuk dunia, hajinya rupanya untuk dunia. Dia buat kebaikan akhirat itu, tapi sebenarnya tujuannya bukan akhirat, tujuannya untuk dunia. Teman ni kalau tak temekah, sekarang apa kata dia orang? Kenapa? Temak betul banyak kan? Kalau orang tak kata, tak boleh ni kalau orang kata katanya. Sudahnya dia ke Mekah pasal nak mengelakkan orang kata. Teman ni kena ke Mekah, baru tinggi sikit penghormatan orang pada teman. Kalau tidak kurang sikit. Jadi dia buat akhirat untuk dunia, ya, bukan untuk akhirat. Kita buat dunia ini untuk akhirat dan buat akhirat untuk akhirat, ya. Jadi dia kata di situ bahawa segala kehidupan, soal 27 ya, segala kehidupan yang tidak mengingat akan mati, tidak mengingat tujuan terakhir iaitu ridha Allah, hanya dipenuhi oleh senda kurang, hanya main, tak ke mana, ya, tak ke mana. Kalau tak bawa kepada ridha keredaan Allah, ya, hanya untuk maknanya sementara. Jadi kita hendaklah menghadap hidup kita kepada kebenaran, bukan kepada kepalsuan, kebatilan, kepalsuan, ya tak? Bukan hanya sonok-sonok tanpa ada kesungguhan-kesungguhan. Jadi kita buat sesuatu apapun mesti ada seriusnya untuk kebaikan-kebaikan akhirat kita, ya. Jadi dengan sebab itulah kalau kita buat semata-mata lawak untuk orang gelak, dia tak ada lagi. Tapi untuk pengajaran, untuk pemahaman, itu tak ada masalah. Macam Nabi buat lawak sikit dah pada orang tua tadi, untuk pemahaman dia, bukan untuk semata-mata seronok, semata-mata untuk gelak-gelak dah, untuk pemahaman dia, ya dah, untuk pemahaman dia. Nah, baik, kemudian dikatanya pemuda. Dimisalkan seorang pemuda yang memandang hidup hanya seronok, hanya hawa nafsu, ya, pada hanya nafsu, tak pernah puas-puas, ya dah. Maka dia pun demi kehidupan dunianya kahwin, tak berhenti-henti kahwin demi kahwin, ya. Kemudian dia tak mencapai kebahagiaan yang sebenarnya kerana dia tidak sasarkan untuk akhirat, ya. Kalau kita tadi, maknanya kita kata kahwin itu untuk kebajikan, kahwin itu untuk pembelaan, kahwin itu untuk sunnah Nabi, kita akan dapat kepuasan akhirat. Maknanya Rasulullah kahwin untuk membela anak yatim misalnya, ya. Rasulullah berkahwin dengan ibu tunggal untuk membela anak yatim, membela anak yatim, kerana membela anak yatim itu besar fadilatnya, maka orang ini akan dapat kebahagiaan akhirat, ya tak? Kahwin tadi untuk, maknanya kita kata untuk menjaga kebajikan, agar maknanya si fulan itu yang baru masuk Islam, bila kita berkahwin dengan dia, maka keislamannya akan terpelihara dan maknanya kebajikannya akan terjaga. Itu akan dapat, maknanya kita kata kebahagiaan akhirat. Jadi bukan semata-mata untuk seronok kahwin. Kalau semata-mata untuk seronok kahwin, akhirnya dia akan kecewa, ya. Kata Pak Hamka, akhirnya kebahagiaan rumah tangga, ya, akan tidak semata-mata dengan wang berjuta, melainkan bagaimana kepuasan, ya, nafkah zahir dan batin yang dituntut oleh agama. Kemudian di bawah itu Pak Hamka menceritakan ada orang yang semasa berpangkat bermegah dengan bintang-bintang perhias gajah, tapi sampai masanya tak ada guna lagi. Ketika mana dia sudah sampai ke umur besarnya, semuanya disimpan dalam peti. Kalau pun nak dikeluar balik, dia letak di atas ronda, itu sahaja. Tapi sebenar kehidupan bukan itu. Sebenar kehidupan ialah bagaimana kita memanfaatkan kedudukan sebagai general tadi, kedudukan sebagai orang besar tadi, untuk kepentingan agama, kepentingan ummah, ya, kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan sebagainya. Maka barulah kita hidup berjasa, dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat, ya tak?
Kemudian dinyatakan di situ bahawa dalam ayat 64 di ujungnya wa anna daral akhirah la hiyal hayawan law kanu ya'lamun, buku surat 28, hidup yang sejati, hidup yang kekal, khulud, ya, khulud itu daripada khalidin, ya, kehidupannya adalah akhirat. Nak seronok, sebenar-benar seronok adalah akhirat, ya tak? Dan sebenar-benar penderitaan adalah akhirat. Ada orang yang maknanya hidupnya mewah di dunia tetapi tidak langsung ingat akhirat, lalu dihimpunkan di padang mahsyar dengan seorang yang menderita di dunia tetapi selalu membuat amalan-amalan akhirat. Lalu ketika mana mereka di padang mahsyar, dibawalah orang yang mewah ini di dunia, ya, ke neraka. Sebab di dunia kemarin langsung dia tak ingat kepada Tuhan, dia kira kemewahan dia. Lalu dibawa ke neraka, ya, bila dibawa ke neraka, kembali semula ke mahsyar. Sekejap dia dibawa ke neraka, dikembalikan kepada mahsyar. Lalu Tuhan tanya dia, macam mana rasanya hidup di dunia kemarin? Ya, macam mana rasanya hidup di dunia kemarin, kemewahan dunia? Dia kata tak ada apa artinya. Tak ada apa artinya bila dia dah duduk sekejap di dalam neraka tu. Dia kata, oh pun tak ada rega langsung kemewahan di dunia. Sebab bila dia rasa sikit neraka tu, dia kata langsung tak ada apa reganya, maknanya kemewahan-kemewahan dunia. Dan lagi seorang tadi yang menderita, miskin, ya, maknanya diuji di dunia, tapi dia tak lupa Tuhan. Dia terus dengan amalannya, dibawa ke syurga sekejap, lalu dikembalikan kepada mahsyar. Ya tak? Peristiwa ini ataupun hadis ini sebenarnya cerita ini berdiri daripada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, iaitu dalam bab tawakal, ya, dalam bab tawakal. Jadi bila dia dah bawa ke syurga sekejap, lalu dikembalikan kepada mahsyar, lalu Tuhan tanya kamu macam mana penderitaan kamu di dunia kemarin? Tak ada apa katanya, sikit itu. Kenapa? Bila dah rasa seronoknya akhirat, seronoknya syurga, maka segala penderitaan menjadi kecil bagi dia. Ya, segala penderitaan, segala kesengsaraan dan ujian-ujian yang menimpa dia untuk taat perintah Allah di dunia dahulu kecil, dah tak ada apa katanya, ya, tak ada apa, sebab dia dah merasa kejap syurga itu. Jadi maknanya begitulah, ya, kedudukan sebenar. Wa anna daral akhirah la hiyal hayawan. Darul akhirah, negeri akhirat, itulah sebenarnya kehidupan. Dunia ni kalau seronok pun Allah tidak, mewah pun Allah tidak. Yalah, kalau seorang itu boleh makan dengan kemewahan, berapa banyak dia boleh makan? Paling banyak 3 pinggan. Ya tak? Kalau dia punya mewahnya dan punya kayanya, dia boleh punya wanita, ya, dia boleh punya wanita, punya ramai wanita di sekeliling pinggan. Berapa banyak dia boleh bersama dengan wanita-wanita? Paling kuat maknanya sehari semalam 3-4 orang. Lebih daripada itu tak lalu dulu. Itu pun 3-4 orang pun, ya Allah, dia tak seorang pun, ada. Ini 3-4 orang, ada. Modern satu je. Modern satu. Bahasanya, bahasanya. Sehebat mana pun Cleopatra, ada. Sehebat mana pun Cleopatra boleh bertahan sampai umur 45. Mulalah risau menghadapi usia tua. Elizabeth Taylor, dia cukup takut. Orang-orang ni yang lawan-lawan cukup takut bila masuk umur 40. Pada kita apa macam elok yang umur 40, ada. Sebenarnya tak ada masalah umur 40 ke 50 ke, sebenarnya akhirat lah masalah yang kita akan hadapi. Sebenarnya dunia biasa bagi kita, ya tak? Jadi dikatakan di sini, melainkan dikatakan, jadi dikata hidup yang sejati ialah mencapai hidup di negeri akhirat yang sejati. Tidak ada pula alam lain melainkan di dunia, dikatakan. Jadi dikatakan sebenarnya di sini bahawasanya seseorang Muslim itu, ya, apabila dia berada di dunia, bagi dia dunia itu bukanlah maknanya matlamat dia, ya, bagi dia adalah mempergunakan hidup di dunia untuk mengumpul bekal. Di situ ditulis bakal, ya? Bukan bakal, bekal, ya, bakalan ataupun bekal bagi kehidupan sejati di akhirat. Jadi macam kita kata Suhaib Ar-Rumi tadi,
Bagi dia dikorbankan seluruh hartanya demi untuk taat perintah hijrah. Ya, demi untuk taat perintah hijrah. Korban, dia tak sayang. Jadi ini bagi dia nak cari kehidupan sejati di akhirat. Ya. Jadi Pak Hamka membuat kesimpulan, kegunaan hidup itu ada 4, kata Pak Hamka. 1, pengabdian diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kedua, menjadi khalifah Allah, takbir muka bumi ini dengan agama. Status kita sebagai hamba Allah, maka kita takbir bumi Allah dengan kehendak Allah. Ya, maka kita menjadi khalifah pentadbir dengan sistem yang Allah Taala tentukan. Ketiga, untuk hayatan thayyibah. Ya, untuk hayatan thayyibah dikatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup dengan kehidupan yang maknanya Tuhan redai. Kaya yang Tuhan redai. Hidup sederhana yang Tuhan redai. Memiliki harta yang Tuhan redai. Berniaga dengan perniagaan yang Tuhan redai. Mengagihkan pendapatan dengan agihan yang Tuhan redai. Dia mendapat hayatan thayyibah. Orang suka pada dia, orang tidak bermusuh dengan dia. Keempat, ialah untuk akhirat. Kehidupan dunia ini ialah untuk akhirat, supaya kita mencari maknanya habuan-habuan yang memungkinkan kita mendapat balasan yang sejati yang di akhirat. Ya. Jadi dikata 4 keseimbangan hidup yang perlu diingat. Dunia tempat kita mengabdi diri kepada Allah. Dunia adalah pelaburan kita di akhirat. Dunia adalah untuk kita mencari kehidupan yang baik-baik, bukan kehidupan yang buruk-buruk, yang sayyi'ah. Dunia adalah merupakan pentadbiran, kita mentadbir bumi Allah dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah amal saleh bagi persediaan menghadapi hidup yang sejahtera. Nah, kemudian ayat 65, tuan-tuan, surat 29 ayat 65 ni sama perbandingannya dengan seorang yang tiba-tiba isterinya mengandung dan hampir melahirkan anak. Ada lagi satu perbandingan dalam surah Al-A'raf hampir sama dengan 65, iaitu ketika mana kita mendapat anak yang pertama, ya tak? Isteri kita syarat mengandung, dan ketika itu kita dan isteri kita cukup tinggi pergantungan kepada Allah. Ya, masa itu kita cukup tinggi, maknanya Yasin kita baca, ya tak? Alam nashrah kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maklumlah, orang bersalin ni separuh nyawa. Risikonya sama ada isteri kita, risikonya sama ada anak kita, sama ada dua-dua sekali, kita tak tahu. Masa itu pergantungan kita tinggi semua dengan Allah SWT. Jadi dia buat perbandingan, Allah Ta'ala membuat perbandingan orang yang naik kapal di lambung ombak setinggi gunung. Masa itu dia tak ingat Lata wal Uzza wal Manata, dia tak ingat lagi Subramanian, dia tak ingat lagi Murugan, dia ingat yang diingat ni Tuhan Allah. Ya, dia ingatnya Tuhan Allah punya cerita. Ya tak? Masa itu semua saya sudah ingat Tuhan Allah juga. Ya. Yang jadi masalahnya bila mana kapal itu berlabuh, dah tak ada lagi ombak, dah tak ada lagi maknanya badai. Kapal dia selamat, kapal tu selamat berlabuh, balik dia nyembah Muruga, balik dia menyembah. Jadi maknanya macam orang tadi sebelum bersalin anak, sebelum bersalin isteri, ya, selamat anak, selamat isteri, sebelum itu semua tinggi pergantungannya kepada Allah. Nyuruh orang semayang ajar, dia pun semayang ajar, doa tak kira, ya tak? Lepas itu lepas dah selamat bersalin, udah balik pakai tangke, ya dah, udah balik pakai tangke, udah balik muja, udah tak semayang. Jadi inilah yang disebut dalam ayat 65 ini. Apabila mereka telah naik kapal dalam keadaan teruk berombak itu, mereka akan menyeru Allah dengan penuh keikhlasan, ya, minta dilepaskan daripada, maknanya kita kata, ombak dan badai yang tinggi membunuh itu. Tapi malangnya falamma najjahum ilal bar, ya, bila mana mereka telah selamat, ya, bila mana mereka telah selamat ke bumi,
ya, telah berlabuhlah, dikatakan di situ kataan bar. Bar itu maknanya daratan, ya. Bar itu maknanya daratan. Kalau bir, kebaikan, kebajikan, bir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong bantulah di atas perkara kebajikan, bir. Kalau bar, daratan. Kalau bur gandum, bubur gandum. Dan Arab kata bur, ya, kita kata bubur, bubur gandum. Jadi dia bar, bir, bur. Tengok tu ya, baring lain. Kalau tak ada baring, lagi senang. Jangan lain baring lain makna. Lain baring lain makna. Fa idahum yusyrikun. Idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka sekali lagi mempersekutukan Allah. Balik menyembah Nabi Isa. Ya tak? Balik menyembah Nabi Isa. Jadi maknanya ini sepatutnya benda yang tak sepatutnya berlaku. Begitulah keadaan manusia. Tengok di bawah itu, yang dipesona oleh kehidupan dunia, hilang tujuan, hilang dasar, ya, dan hatinya lekat kepada dunia, bukan kepada Allah, ya, bukan kepada Allah, ya. Bahkan dikatakan di sini, ada orang yang bila sudah selesa tidak mahu mengaku Allah campur tangan dalam nikmat yang mereka terima, ya, ataupun sekadar sebut alhamdulillah tapi tidak sembahyang, alhamdulillah tapi tidak menyembah Allah. Itu sekadar hanya di bibir saja, ya, hanya di bibir saja. Jadi dikatakan di situlah bagaimana liyakfuru bima atainahum, mereka kufur nikmat Allah. Ya, mereka kufur maknanya nikmat Allah, mereka kufur maknanya qudratullah. Ya, mereka kufur qudratullah, mereka kufur kepada kekuasaan Allah, waliyatamatta'u, dan mereka kira nak seronok-seronok je dengan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, bila berlabuh saja kapal itu, mula dia mencari arah. Ya tak? Maknanya kalau kita katalah, misalnya kita kata tadi kapal itu dia lambung umrah begitu tinggi, sampai saja di daratan, mulalah cari arah, ya, di daratan. Mulalah mereka kufur dengan nikmat Allah. Mulalah mereka mencari wanita, perempuan-perempuan di daratan, dan untuk mereka memuaskan nafsu semata-mata. Fahamkah bahawa kes bila mana umat Islam berjuta-juta korban perang menentang Belanda, dan bila mana mereka menentang Belanda, begitulah maknanya tingginya hubungan mereka dengan Allah. Begitulah mereka memohon pertolongan Allah, begitulah mereka bertakbir dengan gemuruhnya, mencari perlindungan Allah bila berdepan dengan Belanda. Namun apabila sudah merdeka dan memerintah, lupa kepada Allah. Ya tak? Bahkan kalau orang mengajak kepada hukum Allah, orang-orang seumpama Pak Hamka, orang-orang yang terdiri daripada pejuang-pejuang Islam yang sama-sama terlibat dalam kemerdekaan menghalau Belanda itu, menuntut agar negara ini milik umat Islam dan Islamlah yang mesti dilaksanakan, mereka kata itu musuh negara. Mereka kata itu tidak akan membangunkan negara. Mereka akan mengatakan bahawa itu boleh memporak-porandakan negara. Jadi akhirnya mereka menolak, maknanya kita kata Allah, maknanya campur tangan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka sehingga mereka berjaya mengalahkan Belanda. Mereka tolak itu semua. Dan bila mana orang mengajak kepada hukum Allah, mereka kata kacau bilau, itu semua teroris, itu semua fundamentalist, ekstremis, itu semua adalah musuh bagi negara. Ini yang disebut oleh Pak Haskar. Ya, fasawfa ya'lamun, bahkan mereka akan tahu. Ya, bahkan namun mereka akan tahu kelak, kalau sekiranya mereka tak mau kepada Allah, tak mau kembali kepada Allah, kutukan Allah akan turun, rahmat Allah akan tercabut. Maka tidak ada rahmatnya lagi, bahkan penuh dengan laknat Tuhan. Hidup dalam keadaan kacau bilau, hidup dalam keadaan ada sahaja jenayah di sana sini, kecurian, perompakan ada sahaja di sana sini, ketirisan, kebocoran, pecah amanah, kecurangan, penindasan ada sahaja di sana sini, kerana rahmat Allah sudah dicabut daripada diri. Itu ayat 66. Masuk ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa ليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Sadaqallahul Azim. Oleh kerana sasaran utama ayat surah Al-Ankabut ini adalah penduduk Mekah, maka Allah Ta'ala singgung mereka dengan nikmat yang besar, iaitu amannya Mekah Al-Mukarramah. Perkataan harama itu ialah haram Makkah, ya, haram Makkah itu maknanya tanah haram Makkah. Tanah haram di situ maknanya harama hurmah. Maknanya harama, daripada harama timbullah maknanya perkataan hurmah. Kehormatan Mekah itu begitu tinggi di sisi orang Arab, sehingganya mereka tak mahu melakukan sebarang jenayah. Dia berjumpa dengan penjenayah, dia tak bunuh. Dia berjumpa dengan pembunuh ayahnya sendiri, tapi kalau sekiranya jumpa itu di tanah haram, dia tak akan bunuh. Begitulah dijaganya kehormatan itu sejak daripada Nabi Ibrahim AS. Jadi dikatakan, bukankah tidakkah mereka lihat? Alam yaro, ya, alam yaro, adakah tidak? Dan tidakkah mereka melihat bagaimana Tuhan telah jadikan haraman amina? Ini sama dengan ayat al-ila fi Quraisy. Tuhan kata kepada orang-orang Quraisy, koma ni menjadi kebiasaan rihlatasy syita'i was-sayf, berniaga ke Syam, berniaga ke Yaman musim sejuk, musim panas. Dan Tuhan amanahum min khauf, Tuhan telah amankan kaum orang Quraisy, aman, Tuhan amankan mereka, tak ada siapa ganggu orang Quraisy dalam perjalanan perniagaan mereka ke Syria, Syam dan ke Yaman. Kalau sebut saudagar Quraisy, aman, takkan satu ganggu, ya. Amanahum min khauf, Allah amankan mereka daripada rasa takut, ya. Dan di Mekah itu sendiri orang cukup aman, takkan buat perkara-perkara yang maknanya kita kata yang melibatkan sampai binatangnya tidak diburu, pokok-pokoknya tidak akan dicabut begitu, ya tak? Bahkan wa at'amahum atau alladhi at'amahum min ju', Allah bagi dia memakan. Aku tak ada di Mekah, petai pun ada, petai ada, tempoyong ada, derayan ada. Merah, apa yang tak ada di Mekah? Nak harapkan pokok Mekah tu? Nah, tu. Ya dah, anjing ni pun ngokok roti janjin ni. Anjing tu dah. Kambing je dah, kambing ni ngokok roti je. Mana ada rumput? Tapi besar kambingnya. Kita rumput lah boleh banyak kambingnya, tak kening, ya dah. Macam orang Melayu punya kambing ni dah. Di sana orang Arab punya kambing, jadi dia sama saya sedap. Tuhan Maha Adil, tidak? Tuhan dengan penuh hikmah kebijaksanaan. Arab tu besar, kambing dia besar. Kita ni kecil je kot, kan? Kita ni kecil, kambing ni dia kecil. Udahlah ada penyakit pula, udahlah ada penyakit pula, jadi maknanya di situ, cuba tengok bagaimana Tuhan jadikan haraman amin, sedangkan di sekeliling haram itu
di luar daripada tanah haram itu. Manusia mencolik. Wa yatakhattafu an-nas min hawlihim. Ya, kejadian maknanya rampok, rompak, colik, ya, bawa, bunuh dan sebagainya. Itu semua laku di luar, bukan di dalam. Tuhan amankan mereka yang ada di dalam kota Mekah. Jadi kaum sepatutnya bila dah Tuhan amankan kaum kenalah maknanya beriman dengan Allah, jangan beriman dengan taghut, jangan beriman dengan berhala. Maka Tuhan tanya, abil batili yu'minun, apa bil batili yu'minun, adakah dengan benda yang batil, yang palsu, yang tak betul, yang itu pun nak beriman dengan Lata wal Uzza wal Manata? Wa bi ni'matillahi yakfurun, dan kamu kufur dengan nikmat Allah. Allah dah bagi kamu aman. Tidak, duduk di Mekah pun tak ada siapa ganggu. Ini yang disebut templakan kepada penduduk Mekah. Ya, muka surat 31. Tajuk yang Pak Hamka bagi, templak. Menemplak penduduk Mekah. Komunis, macam gitu ya. Kita dengan anak cucu dah. Punya mewah, makan itu semua ada. Sampai dah tak buat meja, sambung meja lagi satu. Tiba-tiba tak sembahyang. Ngabiskan berai. Terblok itu rasanya kan. Itu terblok itu. Tiba-tiba tak sembahyang. Mak meto gitu. Tak meto. Meto. Nikmat punya banyak. Nikmat punya banyak. Tiba-tiba mencari bomo pula lagi. Udah nelik sana, nengok situ. Tak? Jadi maknanya kita tak mahu, kita itu satu templakan. Jadi di sini lah muka surat 31 ya, dikupas perangai mereka yang lupa kepada Tuhan, hanya mementingkan hidup keduniaan. Ya, dapat kekayaan rihlat syita wa saif, berniaga di musim sejuk, musim panas, dan Mekah jadi entrepot. Tidak, Mekah menjadi entrepot, maknanya barang daripada Yaman sampai ke Mekah, barang daripada Syria sampai ke Mekah. Jadi makna pertukaran itu berlaku. Sehingga musim haji tuan-tuan, tidak cukup dengan perniagaan musim haji yang hanya tak sampai sebulan itu pun boleh hidup setahun. Tidak, pun boleh hidup setahun. Maksudnya kita kata orang boleh dengan hanya perniagaan musim haji cukup, lepas itu dia rehat. Lepas itu ngisap shisha ada. Ngisap shisha. Katanya kan, ngisap shisha kan. Shisha nama hoga. Hoga boleh, shisha boleh. Ya, Pak dia dah aman, duit dah banyak dapat. Duit dah banyak dapat tak? Jadi dia hidup seronok saja dengan tipu daya, lupa tujuan asal. Tuan-tuan dan puan-puan, ada saya duduk masa duduk di sana, tak pernah pergi haji. Orang Arab Saudi, dia tak? Dia nanya kita, kamu datang dari mana? Kami student lah, buat haji ke tak? Itu kita tanya, kamu dari mana? Kami memang dari sini lah, aku meniaga. Tak kali musim haji, aku meniaga aku orang sini. Kita pun nanya dia, tentulah kita kata dia dah banyak kali buat haji, umur dah 60 lebih. Kamu macam mana berapa kali buat haji? Belum lagi kata. Ya Allah, belum lagi. Belum lagi. Kata bila ke mak? Tak tahu lagi bila. Tak tahu lagi bila ke mak tu. Pasal dia asyik nak niaga tadi. Asyik nak untung tadi. Jadi jangan buat main-main. Kadang-kadang dilupakan tujuan hidup. Bahaya datang, barulah teringat akan Tuhan. Ya? Jadi ayat ini diingatkan di mana mereka tinggal, semuanya mengakui mereka berdiam. Umumnya dilahirkan di Mekah, yang disebut sebagai tanah haram, tanah larangan, tanah kehormatan. Binatang buruan tak boleh diburu, pohon tidak boleh ditebang. Ya, barang siapa yang masuk dalam tanah itu dijamin keselamatan, walaupun musuh banyak turun-temurun sekalipun. Dan larangan ini dipegang teguh setia oleh penduduknya turun-temurun. Muka surat 32. Muka surat 32. Ini kenapa? Jaminan Allah adanya bulan-bulan haram, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Jadi semua orang tak akan langgar. Ini dipanggil bulan-bulan haram. Haram maknanya bulan-bulan yang dihormati. Orang tak akan buat tak tentu pada musim itu. Pada musim itu. Jadi ini sudah daripada zaman Nabi Ibrahim sekali. Nabi Ibrahim sudah berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan
amina warzuq ahlahu minat samarat. Wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini, la uqsimu bihadzal balad, jadikan waj'al hadza baladan amina.